Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya memang suka kali ini kita bawakan seorang atlet para olahraga yang memberi inspirasi dan kegembiraan buat rakyat Malaysia di Sukan Paralimpik di Paris baru-baru ini dengan membawa sebutir pingat gangsa T44. Nama dia pun sedap disebut. Eddie Bernard. Eddie Bernard. Panggilan manja kau apa, Di? Kawan-kawan panggil ke? Mak ayah panggil apa? Ada nama timbangan kat kampung ke? Eddie. Eddie jugalah. Eddie lah. Eddie. Kat kampung pun Eddie. Oh. Kampung pun Eddie. Selain daripada tu, nama panggilan manja yang lain adalah sayang. Dah ada ke belum ni? Oli. Oli. Yang Oli. panggil Oli. Darling panggil Oli. Itu kalau keluarga panggil lah. Oli, bukan mata air lah. Bukan. Okey, kau hometown kau kat mana, Di? Sebenarnya? Dilahirkan di Beluran. Beluran Sabah. Beluran Sabah. Okey. Memang sekolah rendah, sekolah menengah di sana lah. Iya. Semua dari. Bila mula-mula dia orang nampak bakat kau ni dan dibawa ke Bukit Jalil? Time tu masa sukan sekolah lah, aktif sukan sekolah. Sekolah, masa tu normal? Iya, ikut join normal. Okey. Lepas tu ada satu cikgu ni, dia jumpa saya. Mungkin dia perasan saya punya physical kan. Physical. Dia cakap, berminat ke mau join nih sukan para. Masa tu di Sabah lah? Iya, di Sabah. Masa tu masa sekolah menengah? Masa tu tingkatan berapa? Tingkatan 2. Tingkatan 2. Kalau nak berikan penghargaan, kau sebutkan nama cikgu tu. Cikgu Charles. Cikgu Charles. Cikgu Charles. Masih lagi dia mengajar ke dah pension sekarang? Cikgu Charles ni? Dia dah sakit. Oh, sakit. Masa para sukma KL ya. Oh. Jadi dia ni lah hembuskan napas. Dia dah lepas away lah. Sudah tak ada lah. Yelah. Okey. Oh, dia lah yang nampak bakat kau. iya. Lepas Start tu daripada sukan apa? Event apa? masa tu. Time tu saya main lompat jauh. Lompat jauh. Lompat jauh. Memang dari dulu sebenarnya favourite Eddie Bernard adalah lompat jauh. Iya, lompat jauh. Masa tu normal lah Iya, masa tu normal. Oh. Start mula bila kau awalnya tu lompat jauh para ni. Start selepas dia cikgu tu jumpa saya. Saya join sirkuit kan. Bagian pencarian bakat tu. Kalau tak salah, masa di Sukan Para ASEAN, acara memula dulu kau memang lompat jauh Iya, saya ambil 2 acara, lompat jauh dengan 100 meter. 100 meter T44. Memang lepas tu coach Amri nasihatkan kau untuk tumpukan satu acara ke macam mana? Time tu saya masih dengan coach Syarul Amri. Saya training untuk lebih fokus lompat jauh. 100 meter tu saya cuma join je. Lepas tu baru-baru juga selepas Sukan Asia kalau tidak silap. Sukan Asia. Tengok dia punya ni kan. Jadual untuk acara T44 lompat jauh tak ada kot? Ada, cuma dia punya ranking terlalu tinggi. Ya, jadi untuk masuk melihat dari segi tu, dia kata kalau kau ambil acara lompat jauh ni peluang untuk menang tu mungkin kurang. Okey, tumpukan pada 100. Patut dia kata terima kasih kepada Coach Amri lah. So start daripada lepas Sukan Asia, Para Asia. Di Gangau lah. Baru ditukar tumpu kepada 100 meter T44. Ya, kebetulan time tu kategori tu dah pisah dengan kaki besi tu. Jadi tengok ranking peluang tu memang cantik lah. Untuk pengetahuan peminat-peminat sukan ni, Coach Amri ni merupakan coach Datuk Latif. Dia yang membawa Datuk Latif lah, yang memenangi 2 pingat emas lah, dan beliau juga merupakan bekas pemenang pingat emas Sukan C Coach Amri ni dulu. Saya tak ingat lah tahun bila dia pingat emas acara lompat jauh. Wah, nampak kan? Barulah kau berlatih, maknanya kau tinggalkan terus lompat jauh ke macam mana sekarang?
saya tidak tinggalkan juga, cuma mungkin kalau macam SEA Games macam tu saya akan ikut lah lompat jauh. Yalah pendaftaran tu sekali dah pergi kan. So untuk training yang daripada jarak daripada para Asia dengan Paralimpik Paris ni sebenarnya pendek je. jauh. Macam mana fokus tu? Memang ada extra training ke macam mana untuk 100 meter tipe 44? Ada juga extra training dia, cuma tidak macam sebelum ni lah. Sebelum ni dia ikut-ikut saja orang lari. Iya, Mungkin iya. masa Ridwan Cik Puzi lari pun dia follow saja ke macam mana. Lebih ni dah lepas confirm acara tu dia sertai, baru dia lebih kepada technical, baru betul-betul. So training lompat jauh dengan training untuk sprint tu ada beza banyak ke ataupun sama? Bagi saya sangat banyak lah, sebab kalau untuk lompat jauh dia lebih kepada maximum speednya dah lebih kurang 60 meter macam tu. Tapi kalau macam 100 meter ni, untuk fokus betul 100 meter ni dia kena endurance dia kena lebih lagi lah, lebih dari Kalau lompat jauh kau punya step berapa? jarak lompatan tu. Bukan kau punya step untuk lompat. Biasa kau berapa Lebih kurang 35 meter lah kau macam pendek tu. lah, kau ambil pendek. Menjadi kebiasaan kalau dulu-dulu atlet sprinter ni untuk acara ketiga dia memang lompat jauh lah. Memang lompat jauh. Sebab satu orang atlet untuk individu dia boleh daftar satu kejohanan 3 acara. Ya, Biasanya 100 meter, 200 meter dan lompat jauh ni ekstra lah. Terima kasih lah kerana atas pertukaran acara ni macam mana ni. Mungkin Andy sendiri ke ataupun memang coach yang merancang benda ni? Kami ada berbincang Berbincang. juga, berbincang macam mana mau lebih fokus dekat mana. So kalau Macam mana peluang untuk menang, Iya. dapat pingat. kalau fokus di acara ni lagi bagus lah, lagi ranking lagi pastilah Lebih peluang lebih besar. peluang lebih besar untuk lagi Menang untuk lah. menang medal macam tu kan. Kalau teruskan fokus dekat lompat jauh boleh, cuma mungkin akan ambil masa yang sangat lama. Sebab usia dia 22 23. 23. Next Olimpik 27 28. Maknanya mungkin senior-senior dalam acara lompat jauh 44 tu dah tak ada, mungkin peluang tu lebih besar. Untuk next Paralimpik di Los Angeles mungkin boleh 2 acara. 2 acara 2 pingat. Sakam lagi banyak. Akan diusahakan. Susahnya pun lebih. Ya. Mungkin ada risiko kecederaan yang pernah yang jadi pernah kau alami. kena. Kalau lompat jauh yang selalu saya ni cedera bagian ankle lah, selalu bagian ankle, sebab landing tu. saya punya kasih sana fizikal di ankle. Jadi banyak impact lah dekat ankle tu. Dia selalu ada Kalau sikit slack untuk tu dia akan bahayalah dalam Iya. pendaratan tu. Okey, kita rehat seketika dan banyak lagi kita nak korek cerita Eddie ni. Sebenarnya Termasuknya cerita-cerita yang dekat Paris pun kita boleh korek lagi ini banyak rahsia lah. daripada Eddie. Okey, kita rehat seketika dan kita sambung selepas ini. Kita sambung sikit lagi pasal Eddie ni. Banyak cerita di balik tabir lah Eddie ni di Paris katanya. Tapi sebelum tu lah kita nak tanya idola kau ni. Siapa idola? Idola kau yang tak kisah pelakon ke, penyanyi ke, pelawak ke, mana tahu. Mungkin atlet ke, atlet luar negara Tapi ke? bukan dalam bidang olahraga lah. Penyanyi ni sabar. saya kurang pasti loh, macam tiada. Ada mungkin tapi saya lupa. Kalau dalam olahraga Kalau olahraga atlet dari luar negara, siapa? Andre Digras dari Kanada, pelari 100 meter. Oh, 200. Andre. Yang menang 100 meter tu? Bukan? Bukan. Di mana kalau silap di Tokyo kah dia dapat nomor 1 kah 200 meter? Saya kurang pasti. Kenapa dia kau jadikan sebagai bahan rujukan lah? Dia saya punya idola dari 2017 lah. Tengok dia berlari lah lama lah, banyak lah. Tengok cara dia lari saya suka lah. So dia antara yang
badan yang size kecil antara semualah yang atlet-atlet luar negara, tapi dia boleh bagi saingan yang cantik lah. Okey. Adakah cara larian dia? Cara larian dia juga Okey. saya suka. Mungkin sebelum ni pattern larian ni ada yang berbeza-beza lah. Mungkin kau tengok cara dia lari, kau ada ubah teknikal ke apa ke? Ada? Ke macam mana Mungkin ada ambil cara dia berlari tu Eddie adapt dekat larian Eddie. Untuk dapatkan teknik dia tu susah juga, cuma dulu pernah coba sikit-sikit. Cuma yang saya suka tu macam mungkin Starting dia? dari saya ya, starting dia sama dia punya top speed dia ujung saya suka tengok. Okey. Biasanya kau by heart kau starting berapa second? Biasa saya tidak kira sebab Betul. tu ya. Meletup Mungkin dia guna ni je. Dia standby aja. Sekarang ni persiapan kau untuk menghadapi kejohanan tahun depan lah. Apa yang kau terapkan? Dari segi strength ke, dari segi teknikal ke, cara nak betulkan larian ke, apa yang kau tumpukan sekarang ni? Masa dah panjang ni, Olimpik dah habis. Apa yang coach kau buat sekarang ni? Masih lagi training untuk 2 event tu ataupun dah tumpukan kepada 100 meter saja? Untuk sebab mungkin competition paling dekat mungkin SEA Games kan. SEA Games mungkin saya akan 70-30 macam tu. Lebih kepada 100 meter lah. Lebih kepada 100 meter. Yalah. Kita sebenarnya nak tanya pasal yang peristiwa kat Paris. Okey, Eddie antara atlet yang satu-satunya memberi kejutan lah. Sebab kita masa di Paris ramai yang tertumpu kepada boccia yang kira tak dapat gangsa, tapi tiba-tiba dalam perjalanan balik tu betul-betul kami lintas ke stadium. Eddie Bernard menang pingat gangsa. Diorang terus jerit dalam WhatsApp. Maknanya kita punya komitmen dengan wartawan kita tak sempat cover lah. Tak sempat cover tapi dapat bantuan daripada wartawan lain kat sana. Okey Eddie. Cerita macam mana Eddie memang boleh agak ke dapat menang gangsa tu? Kalau ikut ranking ataupun line up yang untuk final tu, on paper kau memang ada chance untuk pingat ke tidak? Sebenarnya kalau on paper tu tidak, sebab saya berada di ranking ke berapa? 6 atau 7. Untuk final tu lah. Maknanya kalau time base kau tu nombor 6, nombor 7 lah. Iya, nomor 6, nomor 7. Laki kau. Bukan lagi sebab dia punya kekuatan masa dekat Paris tu lebih. Boleh kata luar biasa. Kerana untuk acara 100 meter untuk final, line up untuk pergi ke final ni separuh akhir tu, dia akan pilih top 3 untuk satu panggil apa? Sebelum tu top 3, lepas tu untuk line up tu dia akan tengok masa. Masa tu antara 8 ke 9 orang masuk final. 8. Lah, 8. Ada 8 ada 9. Sekarang dah 9 kan. Dulu 8, sekarang 9. Dia besar kan lain tu. Satu track tu. Maknanya kedudukan Eddie dalam 6 atau 7 masa tu memang dapat masuk final pun jadilah kan. Tak sangka. Tapi kalau waktu yang larian gangsa tu, apa yang ada dalam fikiran Eddie? Time tu saya tahu siapa yang pemegang rekod tu kan. Saya boleh tahu siapa yang menang. Tapi saya pikir kalau saya keluar sama dengan dia, saya boleh fight lah. Follow belakang dia, confirm saya boleh dapat medal. Masa final tu memang decide follow belakang dia. Masa final tu saya tengok sendiri di live kat TV. Masa starting tu kau line 4 ke 5? Line 3. Masa starting tu aku tengok masa 30 meter pertama tu kan, ada Chan ni nombor 3 nombor 4 ada Chan. Nombor 3 nombor 4 kan dekat kan. Masa tu ada Chan ni. Masuk 50 pertama, masa tu yang nombor 1 nombor 2 tu memang dah jauh dah. Aku cakap nombor 3 kita ni, betul nombor 3. Sebab final tu saya tengok terus keluar pingat gangsa untuk negara kita. Time tu semua orang terkejut tu, kalau tak salah pukul 1 Malaysia, pukul
1 lebih ke masa tu? Lebih kurang jam 1 lebih. Tak tidur nak tengok Bernard ni lari. Semangat tu. Dia betul-betul berjaya lah menghadiahkan Banyak lagi kita nak ingat korek ni. Kita untuk negara nak kat rehat Paris. seketika. Lepas ni kita sambung lagi. Kita nak korek lagi. Kenangan manis Eddie Bernard di sukan Paralimpik di Paris. Kita jumpa lepas ni. Okey, kita nak sambung sikit nah. Kali kita nak tanya lah. Kadang-kadang ada juga kontroversi bagi acara 1 meter ni. Okey, kita nak tanya Eddie sendiri. Bagi photo finish, Ya. apa sentuh dulu, Eddie? Selalunya dia akan tengok dari atas lah. Chest. Dalam biasanya yang berlaku dalam 1 meter lah. Last tu kalau kau sengaja, kau nombor 1, nombor 2, yang nombor 3 ni nak sampai last tu dia drive. Dive. Kira ke tak? Tapi kebanyakan kalau yang macam dive ni, dia orang akan kira juga. Kira Sebab tapi tengok juga lah kalau macam dia dive, ini badan dia, sini dia punya kepala tu, dia kira siapa Badan. yang depan juga, Ya. depan juga dia kira tangan. Ada yang keputusan kontroversi, dia kata dia saja menjatuh dari dia dah memang nombor 2 lah. Tiba-tiba macam jatuh, macam tersepak kaki ke belakang, dia jatuh ke depan. Dia benar. Dia kata ada juga macam tu. Itu kontroversi yang kena dekat Siti dekat Siti Nurhayati. Rio. Ya, di Rio. Kalau Eddie sendirilah, kalau ada ramai pengikut dekat Instagram semua kan, macam mana handle komen-komen daripada netizen? Dan setakat ni memang dia jadi pujaan lah. Adakah So, kebanyakan netizen tu Pigat? tanya macam peribadi ataupun mengenai kehidupan sebagai atlet? Setakat ni belum pernah lagi. Kalau macam komen-komen lain belum pernah lagi. Komen-komen yang menyakitkan hati? Belum tak pernah lagi, Belum pernah lagi. Mungkin ada tapi saya tidak jumpa. Kalau mungkin lah Eddie dapat komen-komen yang macam tu, macam mana Eddie nak handle? Kalau saya jawab pun mungkin berpanjangan sampai tidak betul. penghabisan dia kan. Baik kasih biar saja. Biar. Satu kau biar, satu kau cakap thank you je. Ya. Itu je. Terima kasih atas pandangan anda. Dah, ya. Thank you. Dah. Betul. Sebab lain orang lain pandangan dia. Itu kadang-kadang rambut sama hitam hati dan lain. Itu masalah. Okey. Kalau dalam kehidupan kita lah kan, macam dia ni atlet, kita ni penyanyi ke pelawak ke pelakon kan. Takkan kita nak hari-hari tu mesti ada hobi. Kesukaan kita. Macam Eddie sini, kalau masa-masa lapang kau buat apa di? Kalau saya masa lapang Main golf. Kok lah main golf mana tahu. memancing. Kalau saya memancing. Kaki mancing. Kalau rupanya. mancing ni kau suka kolam ke open ke sungai laut ke macam mana? Tasik ke? Kalau saya bebas selagi boleh memancing, Okey. mancing ya. Ini mesti dekat kampung pergi memancing juga. Kalau Ya, mancing ni, betul. mancing ni kau guna mata berapa? Biasa kalau macam ikan-ikan besar, tagihan besar, mata 1.2. Ini 4 ikan puyuh ikan sepat je ni kau mancing. Pergi tengah laut juga untuk memancing. Laut. Iya, pernah pergi laut lah. Laut paling tidak pun 8 12 mata. Nah, besar ni. Tapi itu hobi memang masa lapang Yalah, lah. di Ya. Baluran kalau Itu di Baluran. Kalau di sini kalau di KL Lebih kurang juga. Sama juga? Iya. Kalau kalau kat sini kau selalu pergi kolam mancing kat mana? di sini bebas Silayan? lah. Silayan pernah pergi juga. Oh pernah? Baru-baru siapa pernah? baru-baru ini pergi dekat Ulu Bendul. Peace Oh, Valley. lah. Pergi Mahal. sembilan. Mahal 9. Oh, sampai situ kau mancing Jauh. Okey, kalau kau macam atlet duduk kat kasar. Kau dapat ikan sakap tu kau buat apa? Pergi kedai suruh dia masak? Iya, kadang macam tu kalau macam kawan-kawan tak balik cuti kan.
Mancing-mancing Bagi dapat tahu ikan. dia orang malam ni pergi kedai ni masak ikan. Ikan lah siap tiga rasa ke. Iya. Steam limau ke. Oh. Dah cerita pasal makan pula. Dan kalau mancing itu biasa upah dia masak lah. Upah ya, masak lah. Betul. Wah, kalau macam tu sebab kau dapat ikan kau sendiri. Memang selalulah dapat tangkapan yang besar. Ikut nasib juga. Kadang-kadang Yang boleh dekat sini dapat. kau tak selalu pergi tangkali tu. Tidak. Oh, sebab itu kadang-kadang satu hari jam. Oh, situ. Dia suka pergi Selayar lah. Okeylah. Kalau tadi hobi. Sekarang ni mungkin selepas daripada menjadi atlet, Eddie Bernard nak jadi apa? Atau masih lagi panjang perjalanan, tak fikir lagi nak tak jadi fikir lagi nak jadi apa lepas ni. Belum fikir lagi mau jadi apa. Mungkin dengan dengan usaha Eddie sendiri, dengan ada kemampuan, ada allowance arah hidup apa semua nanti, mungkin di Baluran tu banyak lagi tanah-tanah kosong kan. Iya. Dia boleh tanah sikit, tanam musangking ke, blackthorn ke, lepas tu dia buat kolam mancing satu. Ada juga Ada niat. juga. Ada Kan? kebanyakan bekas-bekas YB di Sabah semua macam tu. Dia beli orang-orang hutan sikit, ada dia buat tanah sikit, dia tanam pokok-pokok, kebanyakan blackthorn, musangking, apa ni, ada satu sekarang ni macam-macam spesies. Lepas tu dia buat kolam udang. Itu hobi dia. Future investment lah. Baru dah kata umur 40 kan, balik Baluran, tengok seronok, tengok kampung balik apa semua. Dari situ Ada mungkin- terlintas ke nak jadi jurulatih? Ada juga. Ada juga sebab untuk pencapaian di Olimpik ada pingat gaji dia tinggi tau kalau jadi jurulatih. dia close Dia dia tu. ada. Ada terpikir juga lah mau jadi jurulatih, tapi mungkin Mungkin nak banyak belajar lagi Ya, lah. betul. Dalam usia 23 ni mungkin boleh perancangan, mungkin ada kursus-kursus kejurulatihan yang boleh kau ambil Eddie. Kursus jarak sederhana, kursus kejurulatihan sprinter ke macam-macam mana. Boleh apply. Kita bermula dari sini, kerana kalau you dah usia 40 baru kau ambil, kau dah lewat. Contohnya kalau kau ambil dari sekarang, mungkin dia ada level 1, level 2 ataupun kelas A, kelas B, kelas C macam tu. Dari umur muda ni dah ada kelas A. Oh, umur 30 kau ambil kelas B. Lagi lama lagi meningkat lagi bagus. Sekarang ni Eddie ni jadi ikon untuk sukan para olahraga. So ada tak mungkin pesanan kepada atlet-atlet para yang baru, mungkinlah dia orang jadi penyimpan impian nak jadi macam Eddie juga satu hari nanti. Ada tak pesanan untuk dia orang? Dan ataupun mungkin macam Eddie tadi, ada orang masa tertandua ternampak, barulah, bukan dia dari kecil. Kalau mungkin cikgu tak nampak Eddie mungkin tidak jadi atlet para sekarang mungkin. Apa pendapat Eddie, pandangan Eddie sekali? Aina. Kalau saya kalau macam ada anak-anak yang macam ada kelainan upaya, Kadang-kadang mak ayah malu. iya, jangan malu untuk Beri mereka semangat ya. bagi semangat untuk terbukalah kepada orang masyarakatnya. Kalau macam terutamanya dalam sukan, kalau ada bakat tuh kasih asa lagi bakat tuh, Ya. berlatih bersungguh-sungguh sampai dapat target tuh lah. Yalah, kalau tak pecah ruyung mana akan dapat sagunya. Ya tak? Baik, itu saja lah. Kalau kita nak tanya, mungkin besok malam baru habis ni. Baik, itu saja kita bersama dengan Eddie Bernard. Semoga dia akan terus sukses dan mungkin dalam usia 23 tahun memiliki pingat gangsa di Paralimpik lah. Masih panjang lagi perjalanannya dan tentunya beliau akan terus berusaha dan terus berusaha untuk Sabah dan tentunya untuk negara kita Malaysia tercinta. Hingga bertemu di waktu dan ketika lain, insyaAllah. Sorang papan tarik papan, kita jumpa minggu depan. Bye-bye.